Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami ingin membentangkan ulasan kumpulan subjek asas pentadbiran awam, tajuk konsep good governance dalam sektor awam. Saya Muhammad Aika Al-Ashraf Jasni, nombor matrik 28293 bersama rakan ahli kumpulan Siti Rashidah binti Muhammad 282868, Syah Miza Farhana binti Faizal 282850, Elistin Leonard anak Noda 282759 dan Flora anak Bangkong 282768. Untuk tajuk ini saya akan memberitahu apa itu good governance. Untuk mula kami akan memberi dua definisi, iaitu dari International Institute of Administrative Science yang menyatakan ia adalah proses di mana elemen-elemen dalam masyarakat menjana kuasa autoriti serta pengaruh dan mengubah polisi dan keputusan berhubung kehidupan awam, ekonomi dan pembangunan sosial. Yang kedua dari United Nations Development Programme UNDP. Governance adalah istilah yang diambil dari perkataan bahasa Inggeris yang membawa pelbagai maksud dan kefahaman yang berbeza, iaitu merujuk kepada pelaksanaan autoriti ekonomi, politik dan pentadbiran untuk menguruskan hal ehwal negara dalam semua peringkat. Seterusnya adalah good governance dalam sektor awam. Good governance dalam sektor awam terbahagi kepada 9, iaitu penyataan. Penyataan ialah konsep yang paling penting di mana setiap individu dalam masyarakat mempunyai suara dalam membuat keputusan, sama ada secara langsung atau melalui institusi yang mewakili kepentingan mereka. Yang kedua adalah peranan. Peranan adalah peranan perundangan. Tadbir urus baik memerlukan rangka kerja undang-undang yang dikuatkuasa dengan adil, terutama undang-undang berkaitan hak asasi manusia. Yang ketiga adalah keterusan. Proses penyertaan dan ketibulatan juga dilengkapi dengan elemen lain, iaitu keterusan yang menuntut pentadbiran yang telus agar tidak ada penyelewengan dalam pengguna kuasa yang telah diamanahkan. Yang keempat adalah responsif. Elemen ini merujuk kepada keadaan di mana suatu proses dan institusi cuba untuk melayan dan memberi perkhidmatan kepada semua pihak dalam rangka masa yang sesuai. Dalam mewujudkan tadbir urus yang baik, penting untuk menjadi responsif kepada masyarakat. Elemen ini juga membawa pelbagai manifestasi berkaitan dengan tuntutan mendekatkan pemerintah dan mentadbir dengan masyarakat. Yang kelima adalah kesepakatan. Tadbir urus baik perlu menjadi pengantara terhadap kepentingan yang berbeza dalam usaha untuk mencapai suatu keputusan yang terbaik terhadap kepentingan pelbagai kumpulan. Yang keenam adalah kesamarataan. Elemen equity atau samarata bermakna setiap individu mempunyai peluang yang sama untuk membaiki dan mempertahankan kesejahteraan mereka. Kesejahteraan merujuk pada senario di mana semua ahli masyarakat merasa mereka mempunyai hak dan tidak dipisahkan daripada masyarakat umum. Yang ketujuh adalah efektif dan efisien. Menurut Sharifah Hayati Syed Ismail Al-Quds dan Asma Abdul Rahman, melalui kepimpinan yang jitu, ia dapat menjana suatu organisasi pentadbiran yang cekap, efektif dan efisien. Beberapa formula empirikal dicipta untuk menilai mutu efisien dan efektif ini. Ia penting untuk memastikan tahap kebertanggungjawaban kaki tangan sektor awam terhadap pihak pengurusan atasan dan juga terhadap masyarakat umum. Yang ke-8 adalah accountability. Membuat keputusan awam, pihak swasta dan masyarakat sivil perlu mempunyai rasa tanggungjawab kepada masyarakat awam. Tanpa elemen ini, pihak terbabit tidak akan memainkan peranan secara serius dan ini melemahkan hasrat untuk capai matlamat sebenar. Yang terakhir adalah
visi yang strategik. Visi yang strategik merupakan keadaan di mana pemimpin dan orang awam mempunyai perspektif jangka panjang dan luas. Terdapat juga pemahaman tentang budaya, sejarah dan masyarakat sosial dalam perspektif suatu tempat tersebut. Seterusnya adalah ciri-ciri tadbir urus yang baik. Yang pertama ialah prinsip penerangan. Ciri ini memberi fokus pada pelanggan dalam perkhidmatan awam. Penjawat awam memberi keutamaan menyeluruh kepada pelanggan. Usaha ke arah meningkatkan kepuasan tahap pelanggan sentiasa dilaksanakan secara berterusan. Ciri yang kedua adalah beretika. Elemen ini sangat penting bagi memastikan ahli-ahli dalam agensi iaitu kaki tangan awam mempunyai etika yang sangat tinggi serta mengamalkan nilai-nilai murni dalam pelaksanaan dan penyampaian perkhidmatan. Yang ketiga adalah ketulusan. Ketulusan merupakan ciri yang ketiga menentukan tadbir urus baik dalam perkhidmatan awam. Elemen ini menitikberatkan ketulusan dalam perkongsian maklumat kepada pihak yang berkepentingan. Yang keempat adalah accountability dan integrity. Ia memberi penjelasan terhadap apa jua tindakan dalam pelaksanaan tugasan. Accountability dan integriti adalah elemen terpenting dalam tadbir urus terbaik. Kepentingan tadbir urus yang baik kepada rakyat dan negara. Ia boleh dibahagikan dalam beberapa perkara, iaitu yang pertama, memperkasa daya saing. Daya saing ini dapat mewujudkan dengan memperkasa latihan kepada kaki tangan awam, sama ada latihan ilmu atau latihan dari segi kemajuan teknologi, iaitu ICT. Impaknya, kaki tangan awam akan lebih kemahiran dan mempunyai kompetensi dalam menjalankan tugas mereka. Malah, penjawat awam di Malaysia akan menjadi garis panduan untuk penjawat awam negara yang lain sebagai contoh untuk menambah baik tadbir urus di negara mereka. Seterusnya adalah memenuhi ekspektasi pelanggan dan pihak berkepentingan, iaitu stakeholder. Sebagai contoh, kaki tangan awam yang berkemahiran dan mempunyai nilai integriti yang tinggi dapat memberi kepuasan kepada orang berkepentingan. Seterusnya adalah menggalakkan budaya dan nilai yang baik dalam kalangan rakyat. Hal ini demikian kerana tadbir urus yang baik dapat mengurangkan amalan rasuah dalam kalangan masyarakat. Setiap rakyat mendapat peluang yang sama dalam pengagihan ekonomi dan dilayan sama rata menurut perlembagaan. Dan akhir sekali, iaitu meningkatkan kebajikan penjawat awam. Pelaksanaan tadbir urus yang baik akan membantu untuk semak semula tangga gaji dan kemudahan perkhidmatan awam agar memberi motivasi kerja. Aspek ini boleh dinilai dengan Key Performance Indicator, iaitu KPI yang digunakan dalam sektor perkhidmatan awam dan juga digunakan di sektor swasta. Kesannya, tadbir urus yang baik ini secara tidak langsung mewujudkan suasana bekerja yang kondusif. Cabaran untuk melaksana tadbir urus yang baik. Cabaran-cabaran ini terbahagi kepada 4. Yang pertama ialah suasana yang berubah dan persaingan, terutamanya di peringkat antarabangsa, kerana kehendak pelanggan turut berubah-ubah. Hal ini dibuktikan dengan perubahan pentadbiran politik di negara menyebabkan beberapa pembaharuan dalam dasar negara mempengaruhi tahap perkhidmatan yang diberikan kepada rakyat. Yang kedua ialah ancaman globalisasi kian menjadi nyata. Daya saing negara perlu dipertingkatkan melalui usaha-usaha meningkatkan ketulusan, accountability dan integriti yang mempunyai ciri-ciri utama bagi tadbir urus yang baik. Seterusnya adalah kemajuan internet dan kemudahan ICT. Negara yang berkembang pesat menjadi cabaran ketiga untuk mengekalkan
Tabik urus yang baik. Masyarakat umumnya tidak jelas tentang fungsi sebuah jabatan atau kementerian sehingga menimbulkan fitnah dan kekacauan. Malah anggota masyarakat juga kurang diberikan pendedahan tentang bagaimana untuk menyalurkan sesuatu aduan atau isu berbangkit di kalangan rakyat. Oleh itu, satu garis panduan tadbir urus diwujudkan oleh Teknologi Maklumat dan Komunikasi iaitu ICT, iaitu Perkeling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 2 tahun 2015. Pengurusan laman web agensi sektor awam ditujukan untuk menyediakan panduan kepada agensi sektor awam dalam pembangunan, penyelenggaraan dan pemantauan laman web di agensi masing-masing dan menerangkan tadbir urus laman web pada peringkat agensi. Kesannya, masyarakat akan lebih jelas tentang fungsi sesuatu perkhidmatan dalam sektor awam yang mengemaskan bagi urusan pentadbiran. Akhir sekali ialah isu rasuah yang memberi kesan negatif pada tadbir urus negara. Ini mengakibatkan kadar rasuah masih berada di tahap yang sangat tinggi dan semua sumber daya negara dimusnahkan oleh kelompok kecil rakyatnya sendiri. Analisis menunjukkan negara ini selalunya mempunyai kadar cukai yang tinggi untuk menampung ketirisan atau kelemahan tadbirannya, sementara sebahagian besar rakyatnya kekal dalam kemiskinan. Apa yang dapat dirumuskan dari tajuk ini adalah tumpuan utama kerajaan pada masa kini adalah untuk meningkatkan keberkesanan penyampaian perkhidmatan awam. Sebab itu, tadbir urus yang baik adalah penting bagi memastikan sistem penyampaian perkhidmatan awam yang cemerlang dapat dicapai. Yang kedua adalah good governance, konsep ideal namun perlu disokong dari semua kaki tangan awam untuk dijayakan. Yang ketiga ialah impak pada negara Malaysia dari sudut ekonomi, sosial, politik dan integriti negara. Untuk mengekalkan tadbir urus yang baik dalam perkhidmatan awam, perkara ini perlukan kerjasama dari semua kaki tangan ahli penjawat awam di Malaysia. Tambahan pula, tadbir urus yang baik ini tidak langsung memberi impak kepada Malaysia untuk dijadikan sebagai penanda aras buat negara lain di peringkat antarabangsa. Untuk kesimpulan keseluruhannya, berdasarkan tugasan ini, kumpulan kami dapat memahami konsep urus tadbir yang baik dalam perkhidmatan awam dan memahami ciri-ciri serta cabaran untuk mengekalkannya. Sekian, terima kasih.